الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لنينون كالجمل الآنف إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah. Allah menjemput kita datang ke rumahnya, tempat yang paling mulia dicintai oleh Allah. Moga-moga kehadiran kita ini diridai oleh Allah, serta kita dikurniakan pahala beribadat sepanjang berada di masjid. Maka jangan lupa niat i'tikaf, kerana selama mana kita berada di dalam masjid dengan niat i'tikaf, kita akan dapat pahala ibadat walaupun duduk sahaja. Para jemaah yang saya hormati, dan kita doa jugalah semoga korban yang kita baru laksanakan, moga-moga Allah terima semua amal kita, baik yang buat korban, baik yang jadi penolong orang yang buat korban, tugas ke, ditolong apalah yang patut. Moga-moga semua amal ibadat kita semua diterima oleh Allah. Kerana semua amal yang diterima oleh Allah, untunglah orang tersebut. Dan pada masa sama kita nak takut Allah tak terima amal ibadat kita. Takut Allah tak terima korban kita. Duit dah keluar, usaha dah buat, lembu pun dah tumbang, daging pun dah makan, tapi Allah tak terima korban. Jadi sebab tu beriman di antara dua perkara, takut dan harap. Takut Allah tak terima, harap Allah terima. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, saya nak kongsi sikit berkaitan wuduk lah sebenarnya, sebelum saya masuk sirah Nabi SAW. Dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah ada cerita pasal ambil wuduk. Sebab wuduk ni satu benda yang penting. Miftah as-salat at-tuhuru, kata Nabi. Kunci kepada salat adalah taharah, suci. Kalau bersuci tak selesai, solat dia pun tak selesai. Jadi apa dia? Dalam ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat. Wahai orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kamu. Maknanya rukun wuduk tu, benda yang kena basuh mula-mula adalah muka. Cuma muka tu kena bagi rata semua. Sebab bila sebut muka, mana yang dinamakan muka? Kalau ikut fiqh, yang kita nampak daripada depan, semua dipanggil muka. Daripada tepi ni sampai ke bawah, bawah daripada dagu ni pun kira muka. Bukan ngam-ngam dagu tu, bawah daripada dagu, atas tempat yang normal tumbuh rambut, barulah sah wuduk seseorang tersebut.
Maknanya dia tak boleh cincai depan je, tepi tak kena, bawah tak kena, dekat-dekat rambut yang normal tak tumbuh. Yang normal tu tak kena air, maka tak salah wuduk dia. Kemudian Allah sambung lagi. Faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan hingga ke siku. Basuh anggota wuduk yang tangan ini wajib sampai ke siku. Jadi semua orang ada siku kan? Ke ada tak ada siku? Kalau tiba-tiba lah timbul soalan, saya tak ada siku Ustaz, nak sampai mana basuh? Ada jawapan dia. Jawapannya adalah dia basuh mengikut, kalaulah ditakdirkan dia ada siku sampai mana. Dia tak ada siku, tapi kalau dia ditakdirkan ada siku sampai mana tangan dia, maka sampai situlah dia wajib basuh. Walaupun dia tak ada siku. Ada makhluk Allah, manusia ni Allah ciptakan dia lain sikit daripada orang lain. Cuma yang normalnya semua ada siku. Jadi bila kita ada siku, wajib basuh sampai siku. Mazhab Imam Syafi'i bukan siku je wajib, atas daripada siku pun wajib. Sebab kaedahnya, macam mana nak sempurnakan basuh siku kalau tak basuh lebih daripada siku? Tu mazhab Imam Syafi'i. Maka keluarlah satu kaedah, ma la yatimu bihi illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dengan dia, maka itu pun jadi wajib juga. Maksudnya ialah siku kita wajib, tapi takkan sempurna basuh siku kalau kita tak basuh lebih. Maka yang lebih tu menjadi wajib. Maknanya ambil wuduk basuh tangan, lebihkan lebih daripada siku. Wajib tu dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, ya, ngam-ngam siku je. Dia kata wajib ngam-ngam siku. Tapi mazhab Syafi'i lebih. Jadi apa saya nak kongsi lah, maka tak salah wuduk seseorang yang basuh kurang daripada tersebut, tak sampai siku. Ataupun anggota wuduk tu basuh tak rata, depan kena, belakang tak kena. Kan ada setengah orang kan jadi tabiat dia, kalau dia wuduk paip tu, dia tolak-tolak je. Kan ada paip, dia guna paip tu, main tolak-tolak. Air tu pun pening. Dia nak pergi mana orang ni kan? Jadi sunnahnya menggosok. Dalam kaedah berwuduk dia ada satu sunnah yang panggil ad-dalku. Ad-dalku ni maksud gosok tangan. Gosok tangan tu daripada depan, tolak ke bawah, naik ke atas. Barulah rata. Kenapa kita nak tinggalkan sunat sedangkan dia boleh dapat pahala banyak? Kemudian satu lagi kaedah yang wuduk orang buat juga, bila wuduk pakai kolah kan? Ada yang selup dalam kolah tu kan? Selup dalam kolah tu tak ada masalah lah. Tapi dia kena yakin bahawa rata semua air tu. Jadi kalaulah dia selup dalam kolah tu, ada yang belah ni tak kena, ada tempat yang tak kena, maka tak sah wuduk. Jadi kena hati-hati. Kita masjid kita kan ada kolah. Jadi bila guna kolah tu, orang yang ambil guna kolah kena berhati-hati. Begitu juga orang yang guna gayung, dia ambil cedok air letak atas tepi kolah tu. Ni pun satu lagi, dia cedok dalam kolah, dalam gayung dia tu. Itu pun tak betul Dia kena tuang air tu ke tangan dia. Dia ambil dengan gayung, tapi gayung tu kena tuang balik, baru dia boleh ambil wuduk begitu. Kalau tangan sama, tuang tangan dia macam tu. Bukan dia celup tangan dalam gayung tadi. Boleh menyebabkan air itu jadi musta'mal. Bila air jadi musta'mal, ambil wuduk guna yang musta'mal, maka tak sahlah wuduknya. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, saya sebut perkara ini sebab kita kena hati-hati buat wuduk. Solat ni tak selesai kalau taharah tak selesai. Wuduk tak selesai, semayanglah beberapa rakaat sekalipun, maka solat dia semua tak sah. Sebab tu penting wuduk ini ditekankan bersungguh-sungguh. Dan lepas tu barulah wamsahu biru'usikum, menyapu kepala, bukan basuh kepala. Menyapu tu maksud sentuh air, tangan kita sentuh air, dah sapu. Paling kurang 3 helai. Tapi bukan menyapu rambut menyapu kepala. Jelas tu saya sebut Kan ada yang takut dengar bunyi lain, kelapa ke tak kan? Kepala, mana kepala? Bila sebut kepala, orang tu tak ada rambut, maka tak timbul isu. Yang dia sapu air adalah kepala, bukan rambut. Botak ke tak botak, tetap air kena kepala. Maka sebab tu tak sah kalau satu orang tu dia ambil wuduk, rambut dia panjang, dia ambil rambut dia basuh yang ujung tu. Tak sah. Sebab tak kena kepala. Itu kaedah yang disebut dalam Quran. Begitu juga
Ambil wuduk, seterusnya wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki hingga buku lali. Ka'bain terjemahnya buku lali. Yang timbul di kiri kanan kita tu. Ada benda timbul tu. Nama dia Ka'bain dalam bahasa Arab. Buku lali. Jadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i bukan ngam-ngam buku lali, atas pada buku lali. Yang ni pun satu isu juga bila ambil wuduk yang jenis tolak-tolak tadi. Tadi tolak tangan kan? Ni tolak kaki ke? Dia tolak, dia goyang-goyang kat air tu kan? Ni kena hati-hati bab tu. Nampak macam berwuduk tapi wuduknya tak sah. Bila wuduk tak sah, macam mana nak solat sah? Jadi kaki tu macam mana nak bagi rata? Gosoklah tangan tu. Tangan tu guna nikmat Allah bagi tangan tu. Letak kaki dekat air tu dan kita gosok kaki kita sampai rata. Buatlah macam tu, buat 3 kali. Barulah selesai rukun wuduk yang asas tadi. Ada sunat-sunat tapi ceritanya kalau yang rukun yang fardu ni tak selesai, anggota wuduk ni tak selesai, maka wuduk dia tak sah bertahun-tahun. Ya. Maksudnya kalau dia buat dalam keadaan jahil, moga-moga Allah maafkan dia. Maksudnya dia tak mengaji, dia tak tahu. Tak ada orang beritahu, dia pun tak tahu. Dia ni baru berjinak-jinak datang masjid. Ni saya cerita kalau dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, moga Allah maafkan. Tapi kalau dia tahu, sengaja tak sempurnakan, otomatis sembahyang dia memang tak sah. Maknanya daripada dulu dia dah tahu tapi sengaja, bertahun-tahun solat dia tak sah. Bertahun-tahun solat tak sah, apa guna sembahyangnya tadi? Maka sebab tu kita kena takut bab solat ni. Solat ni satu, kita melepaskan tanggungjawab kepada Allah, kita dirikan solat. Tapi satu perkara lagi, solat tu akan jadi bala musibah pada orang yang jaga sembahyang tadi. Sebagaimana ada hadis, Nabi beritahu ada solat ni yang naik, dia Allah akan terima. Tapi ada solat yang naik, dia turun balik, Allah akan campak balik orang yang solat tadi. Maksudnya Allah tak terima solat dia. Dia campak, dan hadis sebut seperti kain buruk dicampak. Sebagaimana ada satu hadis betul. Jadi oleh itu para jemaah semati, kalau kain kena campak muka kita, apa maknanya? Fahamlah sendiri ya. Benda itu tak baik, tak kualiti. Kita hantar ke Allah benda yang tak baik, Allah bagi balik. Dan bagi balik bukan dibagi macam tu, bagi dengan dicampak. Allah tak suka. Jadi sebab tu saya kata tadi, perbaiki wuduk kita, moga-moga Allah terima solat kita. Sayang kalau dah bertahun-tahun solat kita punya wuduk tak sempurna. Jadi kalau nak mengaji detail bab wuduk ni, nanti saya buat pengajian yang lain. Cuma saya nak beritahu benda tu penting. Ya. Dia kata dia tahu kalau sembahyang tu tahu. Dia yang pertama kena bertaubat dulu. Solat taubat atas kesilapan lama dia. Dan kalau dia mampu ganti, nak ganti, terpulang dia. Moga-moga dengan usaha dia menggantikan solat yang tak sempurna tu juga Allah terima amalnya. Tapi kalau dia tak nak ganti pun dengan sebab dia tak tahu tadi, tak ada masalah. Contoh dia tak tahu tapi baru tahu. Jadi yang lama tu tak perlu ganti ya, sebab baru tahu. Cuma kalau dia nak ganti juga, terpulang pada dia. Tapi dia dah terbiasa Ustaz. Kalau terbiasa ni memang susah lah. Tu yang kita kata, pertama kalau kita tahu orang wuduk tak sempurna, kita tegur, nasihat. Tapi jangan tengking dia, jangan maki dia, jangan sindir dia, jangan. Benda baik macam ni jangan kita jatuhkan orang. Tegur dengan elok-elok, sayang tak wuduk tu dah ambil cantik tapi tak sempurna. Saya tekankan sebab benda ni ada sebagian masyarakat kita anggap remeh bab wuduk ni. Dia kata dah ambil. Tapi rupanya ambil tak betul. Nabi SAW pernah marah sahabat. Dia bukan tak sempurna semua wuduk, satu bahagian je kaki dia. Kaki dia masa dia ambil wuduk, Nabi nampak ada satu bahagian tak kena air. Nabi beritahu pada dia, kau pergi ambil wuduk balik. Nabi suruh ambil wuduk balik. Tapi takkan saya nak marah macam tu kan? Pergi tengok ambil wuduk, tak patutlah kan? Jadi kita faham sendiri, benda tu patut dijaga, perlu di hati-hati bab tu. Sebab dia akan membawa kepada solat kita tu tak sah. Itu je. Nak tahu lebih detail bab solat ni, bab wuduk tu, nantilah kita cerita lain. Cuma saya beritahu sekarang hari ni, takut kita semayang bertahun-tahun, Allah tak terima solat kita. Tu je. Jadi kena risau.
ni dah bertahun dah semayang ni, wuduk tak sempurna rupanya. Maka kita ada rasa takut tu, cuba balik cek balik apa yang tak kena dengan wuduk kita. Wallahualam. Selebihnya nanti saya akan sambung lagi sikit-sikit lah tentang berwuduk. Para jemaah yang saya hormati, saya nak kongsikan tentang sirah Nabi SAW pada malam ini yang berkaitan tentang perkara yang menyebabkan sahabat Nabi SAW menjadi orang yang boleh kekal bersabar dan tahan lasak walaupun dibuat macam-macam pada mereka. Sahabat, bukan Nabi ya, sahabat tu sendiri macam mana boleh tahan lasak? Sebagai contoh, saya pernah cerita sebelum ni, Sayyidina Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir, dia letak batu yang besar, masih boleh sebut lagi Ahadun Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Malam hari dicemeti. Kalau kita fikir macam mana boleh hebatnya diorang ni. Itu sebab tu pernah ada hadis yang lain, satu orang jangan cakap untunglah dapat hidup zaman Nabi. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu kalau kita hidup di zaman Nabi, kita tu macam mana. Ni baru gigit, baru masjid panas sikit dah mula kan, menggelupuh kan. Aircon tak ada misalnya, dah tak tenang semayang. Sahabat tu kena cemeti. Jadi oleh itu pada jemaah yang hormati, saya nak cerita malam ni ialah bagaimana sahabat boleh ada pendorong begitu kuat sekali. Moga-moga kita ada benda-benda ni. Yang pertama saya pernah cerita ialah kerana beriman kepada Allah. Ini memang jawapan yang paling kukuh. Iman mereka mantap kepada Allah. Sebab tu buatlah apa pun, mereka tetap beriman kepada Allah. Padahal sahabat ni kebanyakannya mu'allaf, baru masuk Islam, bukan asal Islam. Sebahagian sahabat lah yang beriman di Mekah, kebanyakannya mu'allaf. Nabi berdakwah, mereka masuk beriman. Contoh Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ni semua mu'allaf ni, masuk Islam. Tapi lepas masuk Islam, tak ada dah ragu-ragu dengan Islam, terus tetap. Ini yang kita nak, iman tu mula-mula dengan Allah. Yang kedua, kerana kepimpinan Rasulullah SAW itu sendiri. Macam orang kafir dengar apa yang Nabi cakap pun dah takut dah, apatah lagi sahabat. Yang ni sampai hari ni kita pun masih lagi belum yakin sepenuhnya dengan apa yang Nabi beritahu. Banyak hadis Nabi cerita pasal tanda-tanda akhir zaman, apa yang terjadi. Nabi dah beritahu lama dah, tapi kita ni nak percaya tak nak percaya tu je tinggal. Kalau sahabat tak ada banyak fikir, terus percaya. Yang ketiga, kenapa sahabat ni boleh kekal bersabar dan tahan lasak adalah kerana asy'uru bil mas'uliyah. Yang ni ketiga malam ni. Asy'uru bil mas'uliyah ni maksudnya ialah sahabat ni sedar akan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah. Sekarang ni kita pun sama. Kita kena sedar kita ni siapa. Kita ni hamba Allah. Kita bukan siapa-siapa pun depan Allah. Macam saya, orang kata imam. Saya bukan imam, saya hamba Allah. Tuan-tuan jadi makmum. Tuan-tuan bukan makmum. Tuan-tuan adalah hamba Allah. Maksudnya bukan jawatan tu yang dia tengok, bukan siapa kita, latar belakang kita bukan. Allah nak kita tu rasa kita adalah hamba Allah. Jadi perasaan itu ada dalam diri sahabat. Bila rasa tanggungjawab, diri itu kena laksanakan segala perintah-perintah Allah, itu dia panggil rasa tanggungjawab tu. Kenapa kita semayang? Sebab kita rasa tanggungjawab kita dengan Allah ni. Nanti Allah tanya dalam kubur, kita tak semayang pun nak jawab. Maka bila ada perasaan rasa tanggungjawab, maka dia akan buat. Bila dia rasa bertanggungjawab, datanglah apa pun musibah yang menghalang, maka sahabat takkan goyah, takkan takut. Dan bahkan mereka lagi rasa takut kalau mereka tak buat tanggungjawab tersebut. Sebagai contoh, ada penghalang yang menghalang sahabat daripada datang semayang berjemaah. Misalnya, contohlah, misalnya ada orang kafir halang ke, tak boleh datang semayang jemaah. Yang tu sahabat tak takut. Tapi sahabat takut kalau mereka boleh datang semayang jemaah tapi tak datang semayang jemaah. Ini sahabat. Bahkan ada sahabat bukan setakat semayang tak datang semayang jemaah, masbuk pun dah sedih dah. Semayang jemaah masbuk, sedih. Jadi dia macam hari tu macam sebab tak kena, kenapalah aku masbuk hari ni. Hari ni bukan orang masbuk kan, tak datang semayang. Sebahagian manusia lah. Alhamdulillah depan saya ni jemaah kita banyak istiqamah, alhamdulillah. Moga-moga sampai ke akhir hayat istiqamah datang solat. Jadi sahabat ni tinggalkan benda, bukan tinggalkan, lambat pun dah rasa sebab tak kena. Sebab apa? Rasa tanggungjawab. Maka sebab tu dia ada rasa menyesal lah, kenapalah aku lambat. Kalau tinggal, lagilah sedih.
Jadi ini adalah perasaan yang ada daripada sahabat. Maka bila rasa tanggungjawab tu ada, datanglah musibah, contoh hujan lebat dah sekalipun, sampai masjid. Banjir kat depan tu, dia akan fikir macam mana nak pergi masjid juga. Ni orang yang rasa tanggungjawab. Tapi kalau tak ada rasa tanggungjawab, jalan tu tenang sekalipun, tak ada jam, tak ada apa, panas pun tidak, cuaca cantik je, tak sampai juga ke masjid. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, rasa tanggungjawab itu penting. Yang ni ada dalam diri sahabat. Maka itu, sebab itu sahabat dia tak goyah, dia tak lari dengan musibah-musibah yang datang daripada orang kafir. Orang kafir buatlah apa pun, kami tak heran. Sebab kami rasa kami hamba Allah dan kami bertanggungjawab nak jaga agama Allah. Khususnya macam kita lah hari ni semayang lah khususnya. Kemudian bab-bab yang lain. Yang keempat yang mendorong sahabat rasa sabar dan boleh tahan rasa ialah al-imanu bil akhirah. Beriman dengan hari akhirat. Yang ni pun susah. Ramai orang Islam kita ni tak percaya dengan apa yang berlaku sudah mati. Dia Islam tapi dia ragu-ragu dengan apa yang berlaku lepas mati. Ya ke berlaku? Lepas mati ada apa dalam kubur tu? Confused. Dalam kubur tu betul ke ada azab kubur? Betul ke ada malaikat datang soal jawab? Benda tak berlaku memang tak tahu. Tapi Nabi beritahu. Nabi beritahu pada sahabat, sahabat percaya, ya berlaku benda tu. Benda tu ada. Maka sebab tu bila percaya dengan adanya hari akhirat, adanya perkara-perkara yang berlaku sudah mati, maka itu lagi mendorong mereka lagi berhati-hati dalam hidup kat dunia ni. Maka ini pun kita pun sama. Kita pun sama kena yakin dengan hari akhirat, barulah kita berwaspada dengan kehidupan kita. Buat baik dapat pahala, buat dosa dapat musibah, dapat neraka. Jadi benda-benda macam tu kita akan berhati-hati. Sebab apa? Kita percaya lepas mati tu ada lagi kehidupan yang lain. Yang ni ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sahabat-sahabat ni sedar, mereka bukan sekadar sedar, yakin bahawa mereka ni akan berada depan Allah dekat akhirat nanti. Berdiri depan Allah, Allah akan tanya soalan demi soalan. Sebab tu saya selalu baca doa ni, Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa ni jemaah boleh hafal. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah hisab kami. Hitunglah kami dengan hisab yang mudah. Janganlah susah hisab kami. Hisab memang kena hisab. Ada pula yang salah faham, hisab apa Ustaz? Bukan hisab tu. Hisab ni macam mana? Perhitungan. Hisab tu bahasa Arab. Hasin alif ba hisab. Kan dulu kan ada ilmu hisab, ilmu matematik. Tak panggil dah ilmu hisab. Dihitung amal kita tu satu-satu. Bukan amal je dihitung. Apa sahaja yang kita pernah ada, harta, semua akan dihitung, hisab oleh Allah. Mana dapat, mana guna, buat apa dengan benda ni. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat banyak. Umur tu kita nak jawab apa dengan Allah tu. Umur kita dapat tu kita buat apa? Allah akan bagi. Saya punya tazkirah Jumaat sampai ingat. Ada satu saya baca surah Fatir. Ayat 37 tak silap saya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberi umur kepada kamu ke satu tempoh yang mana kalau orang yang boleh mengambil peringatan, pasti dia akan mengambil peringatan. Maksudnya Allah dah bagi umur. Dengan umur tu sedar tak? Beringat tak? Ada tak bertaubat kepada Allah, beristighfar, menyesal daripada buat apa yang ada buat kat dunia ni? Maknanya satu orang hamba Allah tu tak akan boleh dakwa depan Allah, ya Allah, aku hidup pendek umur, tak sempat nak beramal. Boleh cakap macam tu ke depan Allah? Tak akan boleh punya. Maka sebab itu sahabat-sahabat ni begitu yakin dengan kehidupan akhirat. Maka sebab itu sahabat semua bermati-matian beramal untuk akhirat. Untuk akhirat bersungguh-sungguh. Untuk dunia bekerja macam lama lagi hidup. Untuk akhirat macam besok nak mati. Maka jagalah amal. Dan sahabat ni yakin bahawa mereka ni akan dihisab. Baik amalan tu kecil, baik amalan tu besar, baik amalan tu halus, baik amalan tu terang-terangan dibuat. Semua amal tu akan ditanya, semua harta akan ditanya oleh Allah. Jadi sahabat ni sedar, kalau buat baik, hisab, amal tu berjaya, maka akan masuk syurga. Tapi kalau amal tu dosa banyak, tahu lepas tu akan masuk neraka. Perasaan tu saya nak kata, perasaan iman pada akhirat tu berapa ramai ada. Sebagai contoh semayang. Rasa semayang ni, boleh tak kita rasa semayang isyak kejap lagi, itulah semayang terakhir kita kat dunia ni.
Perasan tu perlu ada. Sebab tu sahabat bila semayang, dia tak sedar dah keliling ni. Bukan khayal lah. Kita semayang khayal. Dia tak sedar apa? Tak sedar dia pergi alam lain kan. Teringat kat rumah, teringat kat dengan kawan, teringat macam-macam benda teringat. Itu kelemahan solat kita lah. Bukan Tuan Haji, saya sendiri. Sebab tu kadang-kadang imam boleh lupa. Jadi sahabat ni, dia tak sedar keliling. Keliling tu maksudnya bukan dia khayal, tetapi sebab dia tengok apa yang akan terjadi masa solat tu nanti. Bayang syurga, bayang neraka. Ini solat sahabat. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dengan kesan daripada beriman kepada akhirat, pengarang kitab menyebut mereka sahabat-sahabat ni menghabiskan hidup mereka di antara takut dan harap. Ini penting. Macam saya kata iman tadi, di antara takut dan harap. Bila rasa takut, barulah kita berhati-hati daripada buat satu perkara. Berasa harap, kita akan buat juga perkara tu. Jangan pula satu orang bagi rasa, dah lalang tak tahu solat tak sah, baik aku tak payah semayang. Nanti kan pula ada cakap macam tu kan. Wih, aku semayang dah lama macam ni, tak sah semayang. Baik daripada kalau semayang tak sah, baik tak semayang ke tak? Baik melepak kat luar, kedai kopi mana-mana minum kan. Semayang tak sah. Ini salah faham. Sahabat rasa takut Allah tak terima solat, tapi masa sama semayang juga. Mana tahu semayang tu Allah terima. Cukuplah kita kalau terima solat kita yang satu, yang mana-mana lah Allah terima, sudah memadai untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya tak tahu solat mana Allah terima. Sebab tu harap-harap solat yang kita buat tu malam, contoh malam ni lah Allah terima. Kemudian besok lagi semayang. Macam tu lah, harap-harap solat ni lah Allah terima. Terus lagi semayang lain, terus lagi semayang lain. Semua ada perasaan begitu. Kemudian para jemaah yang saya hormati, kan kita biasa lepas solat kita akan istighfar kan. Istighfar lepas solat. Sunat 3 kali kita sebut istighfar. Astaghfirullahalazim. Nak sebut panjang pun boleh, pendek pun boleh. Paling pendek astaghfirullah. Kalau fikir logik, kenapa lepas main istighfar pula kita bukan buat dosa istighfar? Semayang. Kalau kita cakap benda bukan istighfar, iyalah berdosa. Tipu kawan, itu lagi besar. Istighfar, tapi semayang kenapa kena istighfar? Semayang tu besar. Amal ibadat kepada Allah pun istighfar. Jawapannya, ni ulama tasawuf jawab, antaranya adalah sebab bila kita semayang pasti ada kekurangan dalam solat kita, iaitu kita tak boleh beri tumpuan daripada awal solat sampai habis solat. Hatta ketika sujud, waktu yang paling dekat seorang hamba Allah dengan Allah, ketika sujud, itu pun kita boleh lupakan Allah. Maka atas tu yang kita tak boleh sempurnakan solat, kita istighfar mohon ampun. Yang kedua, kita istighfar sebab apa? Sebab kita tu hamba Allah yang berdosa. Takut solat yang kita buat tadi, dosa kita punya pasal, Allah tak terima solat kita. Kita memang semayang, tapi sebab dosa tu ada lagi tak selesai dengan Allah, Allah tak terima semayang kita. Kita pun mohon ampun, ya Allah, janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Kau terimalah, walaupun aku banyak dosa, kau terimalah juga. Macam tu. Solat tu mungkin cantik, dia baca bagus, dia beri tumpuan, tapi Allah tak suka, maka Allah boleh terima, Allah tak terima juga. Maka oleh itu para jemaah yang hormati, penting rasa takut dalam beramal, pada masa sama kita berharap Allah terima amal. Ini pun berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Terjemahannya, mereka memberi apa yang mereka dapat, sedangkan hati mereka rasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wahai suamiku," ni Aisyah sembang dengan Nabi, "adakah ayat itu ditujukan kepada orang yang buat dosa? Dia berzina, dia mencuri, dia minum arak, lepas tu dia rasa takut dengan Allah. Adakah ayat itu ditujukan kepada orang itu?" Maka jawab Nabi, bukan. Ayat itu ditujukan kepada orang yang semayang, yang puasa, yang beramal, yang bersedekah. Mana dia buat baik, tapi pada masa sama dia takut Allah tak terima amal dia. Ini ayat tu dituju. Kalau buat dosa memang kena rasa takut dengan Allah. Tapi ayat tadi bukan cerita pasal orang buat dosa takut dengan Allah. Ceritanya orang yang buat amal pun kena rasa takut kepada Allah. Yang ni perasaan ni ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Maka sebab tu mendorong mereka terus sabar dengan apa yang ada kat dunia ni. Mereka bandingkan dengan dunia ni, apa saja azab ke musibah ke orang kafir beri pada mereka, apa aniayaan daripada orang kafir,
Nak dibandingkan dengan azab yang ada neraka yang Allah simpan dekat akhirat, tak sama walaupun sebelah sayap nyamuk. Azab dunia ni, seksa dunia ni tumpullah semua sekali. Nak dibandingkan sebelah sayap nyamuk azab api neraka. Azab api neraka tu sikit. Yang lebih lagi, yang dunia ni semua kumpul, masih tak boleh sama dengan azab kat akhirat tu. Azab neraka tu masih tak boleh sama. Jadi bila tengok azab neraka tu lagi besar, maka tak heran apa yang kat dunia ni. Lantaklah apa nak jadi pun. Kau nak buat apa, buatlah. Kau nak aniaya kami, buatlah. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tengok azab yang Allah simpan dekat akhirat tu. Maka ini pun sama juga perasaan yang kita kena ada. Perasaan yang kita kena takut dengan Allah. Ya Allah, aku takut masuk neraka, ya Allah. Azab kau tu aku tak tahu aku boleh tanggung. Maka oleh itu kau selamatlah aku, ya Allah. Maka bila kita tengok azab neraka dengan dunia yang ada musibah pada hari ini, contohlah kita ni bukanlah orang kaya, susah, duit cukup-cukup makan je misalnya, ataupun kita dapat musibah tu dari segi bukan duit kewangan, kita musibah dengan dari segi manusia suka sakit ke hati kita. Ada je yang tak kena dengan kita, dia cari salah kita. Maka bila kita tengok apa yang dibuat kepada kita tu dengan azab yang Allah simpan dekat akhirat tu, maka kita kata tak ada apalah dia punya ni. Alah, apa sangat dia sakit hati aku ni daripada azab akhirat yang Allah simpan tu. Ni perasaan dia kena ada. Sebab tu sahabat dia tak ada masalah. Dia tak ada nak berdendam dengan orang kafir yang ada ketika itu. Jadi moga-moga kita semua ada sifat macam ni. Iman dengan akhirat. Kemudian para jemaah yang saya hormati, yang kelima yang mendorong sahabat-sahabat tetap cekal sabar di atas apa yang berlaku adalah kerana Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, sahabat-sahabat Allah turun kepada Nabi SAW dan Nabi baca pada sahabat. Maka Quran yang mereka dengar tu cukup untuk menyentuh hati mereka. Cuma beza hari ni kita baca Quran, kita tak tersentuh dengan bacaan Quran. Yelah, kadang-kadang kita baca memang tengok terjemah, tapi terjemah tu pun macam tak load ke hati kita. Berbeza dengan sahabat radhiyallahu anhu. Kita jangan cakap sahabat orang Arab, dia faham bahasa Arab. Tak. Bukan masalah Arab tak Arab. Masalahnya menusuk tak ke hati. Bila baca Quran tu tembus tak, masuk tak dalam hati. Jadi kita katalah kita faham Quran dengan sebab terjemah. Okeylah. Bacalah terjemah tepi tu. Bawah ke tepi ke? Kalau Quran kuning tu tepi kan? Dengan baca terjemah tu ada tak hati kita tersentuh? Macam kisah sahabat radhiyallahu anhum. Banyak surah-surah ayat-ayat Quran yang datang ketika waktu mereka getir, waktu mereka sangat rasa terbeban dengan musibah yang ada, maka Quran datang pujuk mereka. Quran datang bukan angkat musibah tu, bukan. Quran datang cerita apa yang berlaku pada orang-orang dulu. Sebagai contoh, ada satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Surah Al-Baqarah ayat 214. Terjemahan ayat ni maksudnya ialah, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu perumpamaan orang yang mana telah lalu sebelum kamu? Maksudnya ayat ni nak tegur kepada sahabat masa tu, dan dia juga kena juga kat kita hari ni. Jangan kita sangka kita boleh masuk syurga sedangkan kita belum sampai ujian macam orang dulu kena ujian. Apa ujian orang dulu kena? Ni ayat ni Quran sahabat, maksudnya orang yang hidup sebelum sahabat, umat-umat terdahulu. Massatuhumul ba'sa, datang menimpa mereka kesusahan, kepayahan, kemudaratan pada orang-orang terdahulu. Wazulzilu, sehingga mereka digelincirkan. Digelincirkan maksud di sini bukan jatuh daripada jalan ke terjatuh, bukan. Tergelincir di sini maksudnya mereka hati itu jadi tak tahu arah. Tengok musibah yang begitu banyak tu, jadi serba tak kena. Jadi ini pun berlaku juga. Jadi Nabi, ayat ni beritahu kepada sahabat, dulu ada orang lagi teruk pada kena. Mereka sampaikan, bertanya pada Rasul mereka. Tanya pada Rasul mereka, bila nak datang bantuan Allah? Dah lama dah kita disusahkan ni. Orang buat macam-macam kat kita. Ayat tu tuju pada sahabat yang datang sebelum sahabat, orang-orang dulu. Tanya pada Nabi, mana bantuan Allah? Lalu Nabi mereka pun jawab,
sesungguhnya bantuan Allah tak lama lagi akan sampai. Maksudnya ialah Quran tu datang bukanlah maksudnya bila kita ditimpa musibah kita akan hilang musibah tu, bukan. Musibah tu tetap akan datang dan tujuan musibah tu datang untuk menyebabkan kita masuk syurga Allah SWT dengan syarat kita sabar. Jadi bila ayat tu datang, sahabat dengar, oh kita kena sabar lagi, sabar lagi. Maka samalah jawapannya bila kita kena aniaya dengan orang. Faham Orang aniaya kita, orang tipu kita, orang buat macam-macam kita, mengata kita, buat malu kita, saja je sakit hati kita. Kita pun, apa salah saya? Biasa ada orang cakap macam tu. Apa salah saya ni sampai orang nak buat macam ni? Okay, jawapannya sama macam kisah sahabat. Tujuan Allah bagi musibah nak masuk syurga tu, nak bagi masuk syurga. Tapi nak bagi masuk syurga kena sabar dengan musibah tu. Sampai bila? Sabar dulu. Ni sabar pun tidak. Maka sebab tu orang kata sabar, sabar. Cakap boleh lah. Ya, memang cakap boleh. Nak buat belum tentu. Jadi ini berlaku pada sahabat. Lama musibah tu bukan sekejap. Peristiwa sahabat duduk di Mekah. Berapa tahun? Sahabat Nabi SAW mula berdakwah kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sebelum berhijrah ke Madinah tu sebab apa berhijrah? Sebab senang beramal agama di Madinah. 13 tahun duduk kat Madinah bersabar. Bukan senang. Maka senang tu bila? Selepas 13 tahun. Sama jugalah kita. Berapa lama nak sabar ni dengan orang yang uji kita ni? Sabarlah terus sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Maka kita bila sebab tu antara nak cekakkan hati ni ialah dengan kita baca Quran, faham makna Quran. Bila tengok isi macam ayat saya baca tadi, surah Al-Baqarah tadi. Bila kita baca tu, ya Allah, orang dulu lagi teruk kena. Aku ni sikit je kena. Maka kita boleh senyum lagi, kita boleh tahan lagi, kita boleh sabar lagi. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada ayat yang lain juga. Ayat dalam surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawasanya mereka akan dibiarkan bahawa mereka berkata kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji lagi. Maksudnya kita hari ni jangan confident kita dah beriman. Sebab iman mesti datang bersama ujian. Ni ayat Quran ni. Kalau kita senang beramal, senang, maknanya iman kita belum teruji. Sebab tu kita cemburu dengan orang-orang Islam kita di luar negara. Sebagai contoh di India. Macam mana mereka nak beramal agama mereka? Masjid pun kena roboh, masjid pun kena serang. Orang Islam kita, bila mereka diuji, mereka tetap lagi dengan Islam, istiqamah, maka iman makin bertambah, makin percaya lagi dengan Allah. Hari ni maksudnya kita hari ni kalau beramal mudah, tak ada masalah, iman kita masih di level biasa lagi. Bukan tak ada iman, ada iman. Tapi iman tu nak dibanding dengan orang yang diuji musibah tu, iman mereka makin ni. Bayangkan dalam musibah pun boleh semayang lagi. Macam di Palestin kan. Senapang dah tunjuk dah, boleh semayang lagi. Boleh ke kita? Dah hala kat kita senapang boleh lagi semayang ke? Tak ada dah, lari dah, betul tak? Jangan ke senapang, lembu datang pun lagi. Ada satu video dia tengok Indonesia rasanya. Lembu datang kan. Memanglah ketika itu tak menjadi wajib kita teruskan semarat sebab dalam bahaya. Tapi nak ceritanya orang yang dalam beramal diuji oleh Allah, dia masih terus beramal, maka iman akan naik. Jadi sebab tu dalam ayat Quran tadi jangan sangka dia dah beriman, betul tak ada apa-apa berlaku pada dia. Dia okey tu, tidak. Allah nak bagi nasihat pada kita apa dia? Kita akan diuji oleh Allah. Cuma ujian tak sama setiap orang. Tujuan ujian datang untuk apa? Untuk meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beritahu dalam ayat seterusnya, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin." Maka sesungguhnya kami akan menguji orang-orang sebelum kami, sesungguhnya telah menguji pun orang sebelum mereka. Yang ni ayat ni asal dituju pada sahabat. Sebelum sahabat dah ada orang-orang Islam dulu, orang-orang beriman diuji oleh Allah. Tujuan Allah uji untuk apa? Allah nak tahu siapa yang membenarkan apa yang dia cakap. Contoh dia kata beriman, tapi lepas Allah uji dia, dia goyang. Maka dia mendustakan apa yang dia cakap. Ya, saya beriman. Tapi bila diuji sikit, contoh dia semayang, datang dapat semayang pergi masjid, tiba-tiba motor kena curi. Motor kena curi, bukan apa pun, motor kena curi. Lepas kena curi tu apa jadi? Kalau aku tahu datang masjid motor kena curi, biar aku tak datang masjid.
Contoh, kecil sikit slipper lah hilang. Motor tu besar, slipper hilang. Asal datang masjid je hilang, asal datang masjid je slipper hilang. Lepas tu dia cakap, kenapa dah asyik slipper aku je hilang, orang lain slipper tak hilang. Kalau kau tahu macam ni, biar aku tak datang masjid. Tu ujian. Ujian tak sama, setiap orang tak sama. Ada orang jadi macam mana pun, rumah dia terbakar ke apa, mati ramai orang keluarga dia boleh datang lagi berjemaah sembahyang. Tu orang yang mengatasi ujian. Dan ujian tu datang bukan saja-saja Allah bagi ujian. Allah nak tinggikan dia di sisi Allah. Jadi para jemaah, kita sambung lepas azan sikit. Allahumma salli Allahumma rabbana para jemaah yang saya hormati, sambung sikit lagi ya. Sebelum kita dirikan solat Isya. Ayat Quran yang datang kepada sahabat radhiyallahu anhu, bila mereka baca, mereka makin percaya dengan apa yang Nabi beritahu. Dan bila mereka dengar Quran, makin semangat, bukan makin lemah. Sebagai contoh ayat saya baca tadi, sahabat bila dengar ayat kata kami akan uji orang beriman, maka bila dengar ayat tu kata tak apalah ya Allah, kau nak uji, ujilah. Sebab tu memang tujuan beriman. Iman mesti kena uji. Tak boleh iman tanpa ujian. Cuma ujian tak sama setiap orang. Lagi tinggi iman, lagi tinggi ujian. Dan orang yang paling tinggi kena uji oleh Allah, siapa dia? Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul. Tu yang ada Rasul Ulul Azmi tu, 5 orang Rasul yang menanggung kesusahan, kepayahan ketika berdakwah. Daripada 5 Nabi tu, Nabi kita paling tinggi, paling banyak susah terima kesusahan. Kalau fikir kenapa lah Nabi kena terima susah pula, Nabi patutnya mudah-mudah je lah. Tidak. Dan Nabi lah orang paling miskin daripada sahabat. Kita tengok kan replika rumah Nabi tu, kan apa pun dalam bilik rumah Nabi. Bilik tu petak 4 segi je, ada katil satu. Itulah bilik, itulah dapur, itulah ruang tamu, itulah tempat tidur, itulah semua benda kat situ. Itulah Nabi semayang. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, kenapa Nabi disusahkan? Kenapa Nabi nak disusahkan? Sebab itulah tujuan orang beriman. Iman tu perlu diuji, membuktikan kita beriman kepada Allah. Tak boleh iman tu senang je hidup, tak ada. Maksudnya bukan kaya, maksudnya kita kalau tak diuji oleh Allah, belum lagi iman kita mencapai piawaian yang Allah nak. Jadi oleh itu para jemaah semati, bila dengar ujian Allah nak bagi, kita akan redha. Tak apalah ya Allah, moga-moga iman aku meningkat, moga-moga iman aku mantap. Yang ni sahabat boleh tahan tu. Kemudian juga dalam Quran ada sebahagian ayat-ayat yang datang menyebabkan sahabat makin percaya dengan apa yang ada selepas mati, apa yang mereka akan dapat. Banyak Allah menafikan perkataan orang-orang kafir. Macam orang kafir cakap macam-macam, kata Nabi itu tak betul, Nabi macam ni. Maka datang ayat Quran cakap Nabi itu betul, Nabi ni macam ni, Nabi ni benar. Sebagai contoh, ada orang kafir cakap Nabi sahir, tukang sihir. Maka ayat Quran tadi datang, bila sahabat dengar, mereka boleh fikir logik, takkanlah Nabi tukang sihir. Jadi ayat Quran tu menunjukkan bahawa mereka lagi percaya Quran daripada orang kafir punya perkataan, walaupun mereka tuduh Nabi. Itu maksudnya. Mereka kata Nabi syair, tukang syair, baca syair. Maka bila sahabat dengar Quran, dia kata ni bukan syair. Boleh fikir ni bukan syair ni ayat luar biasa ni. Maka sebab tu sahabat lagi percaya Quran. Kemudian juga dalam Quran juga ada bawa kisah-kisah orang-orang terdahulu. Contoh macam kisah anak Nabi Adam AS. Kisah korban anak Nabi Adam kan, 2 orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dua-dua si Qabil tak nak kahwin dengan adik si Habil, sebab adik Qabil lagi cantik daripada adik Habil. Maka sebabkan tak puas hati, maka Allah turunkan perintah buat korban. Cerita korban tu disebut dalam Quran. Maka itu membuktikan bahawa sirah-sirah yang ada dalam Quran itu menjadi kekuatan kepada sahabat. Ini orang dulu ni, zaman Nabi dulu,
Mereka tak nak dengar. Allah ambil, Allah binasakan. Yang dengar Allah terima. Sebagai contoh, si Habil bagi korban yang terbaik, si Qabil tak nak bagi korban yang tak terbaik. Dia bagi korban yang lekeh-lekeh je. Lalu Allah terima si Habil, si Qabil Allah tak terima. Jadi daripada ayat tu saya nak bagi contoh pada dia. Sahabat ni faham, maknanya siapa yang buat baik dulu, orang dulu lagi Allah dah buat macam tu, kita pun sama. Kisah-kisah tu didatangkan, datang kisah lain lagi. Kisah apa lagi? Kisah Nabi Musa, Bani Israel. Berapa banyak perangai Bani Israel yang disebut dalam Quran. Punya lakon ajar dengan Nabi Musa AS. Kemudian kisah Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf macam mana layan Nabi Yusuf. Dipinggirkan oleh adik-beradik dia. Dia pun kalau orang tanya kan, saya ni dengan adik-beradik tak ngam lah. Ada je adik-beradik tak berhati. Baca kisah Nabi Yusuf. Apa yang jadi pada Nabi Yusuf? Allah tinggikan kedudukan dia. Lepas tu adik-beradik datang, mula hormat pada Nabi Yusuf. Mana jadilah seperti Nabi Yusuf. Ini semua dalam Quran ni ada. Jadi saya saja cerita nak beritahu kat kita. Semua kehidupan kita ni, bila kita kembali tengok Al-Quran, kita akan tenang balik. Tak apalah, apa nak jadi-jadi alam ni. Contoh macam sekarang ni, perangai buruk orang barat. Mereka cuba memasyhurkan LGBTQ kan, panjang gitu. Biasa nak sebut LGBT je lah. Jadi kita nampak macam habis dah alam ni. Kata-kata orang duk kempen pasal LGBT di luar negara barat. Kita rasa, lepas tu kemudian sampai masuk dalam sekolah-sekolah, anak-anak didedahkan dengan perkara macam tu, kita kata habislah anak. Orang Islam pun terpaksa dengar benda yang sama. Maka apa yang kita boleh lihat, kita ni sebagai orang Islam memang kena sabar. Bila kita jangan cepat menatah, mana kita jangan orang kata apa, kita kena serang mereka ni, kita bagi mereka mati ni. Jangan, nanti dulu. Apa yang terjadi kita tengok hari ni, orang mereka sendiri yang Kristian, padri-padri mereka ataupun orang yang kuat Kristian mula menentang mereka. Orang sama bangsa mereka, sama bahasa mereka, sama rupa macam mereka yang menentang mereka. Kita orang Islam tengok aje. Jadi semua Allah buat ni, tapi asalnya apa dia? Kita tahan dulu, sabar dulu. Kita boleh bagi nasihat, tapi jangan guna kekerasan. InsyaAllah satu hari nanti orang akan tengok Islam tu tinggi. Orang akan tengok Islam tu dihormati. Jadi sama macam kisah dalam Quran. Sahabat baca Quran, makin percaya dengan apa yang ada dalam Quran, dengan kisah-kisah orang terdahulu. Kemudian sebagai penutup pada kisah sirah Nabi ini, kita semua kembalilah kepada apa yang diberitahu oleh Nabi SAW dengan apa yang ada dalam Quran, supaya kita redha dengan apa yang ada dalam diri kita ni. Kita tak akan mengeluh, tak akan marah-marah, tak akan bersedih apa yang terjadi. Sahabat-sahabat bila baca Quran, dia nampak ayat ni tuju pada mereka. Sebagai contoh satu ayat, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Surah Taubah. Allah memberi berita gembira kepada mereka dengan rahmat daripada Allah dan redha dan syurga yang mana dalamnya ada nikmat yang kekal. Bila sahabat baca ni, oh inilah Allah nak bagi kat kita. Sama lah kita baca Quran, Allah akan bagi kita rahmat, Allah akan bagi redha, Allah akan bagi syurga, nikmat macam-macam dalam syurga. Bila kita baca Quran, faham ayat itu ditujukan kepada kita. Tapi kalau kita baca faham ayat tu, ayat ni orang dulu, ni ayat ni untuk umat dulu, ayat ni untuk sahabat, susahlah. Sebenarnya dia ada makna yang terselindung, ayat tu ditujukan kepada kita. Tapi Allah je boleh bagi faham. Contoh kalau Allah cerita pasal neraka, kita akan takut. Contoh satu ayat lagi, ayat surah Al-Qamar. Yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Mereka ditelangkupkan di atas wajah-wajah mereka, diheret masuk api neraka. Lalu ada suara yang berkata, rasalah kamu azab api neraka yang menyala-nyala. Ayat tu memanglah cerita pasal orang ahli neraka, tapi sahabat ni bila baca, mereka boleh menangis. Bukan mereka yang masuk neraka, bukan. Maksudnya bila dengar ayat tu, takut-takut nama mereka juga tercalon sebagai ahli neraka. Samalah kita hari ni. Bila kita baca, kita rasa ayat ni macam kena kat aku je. Aku ada buat dosa ni. Contoh. Maka mudah-mudahan Quran tu menjentik hati kita, dan teruslah bersemangat atas apa yang kita beramal sekarang. Jagalah sembahyang macam biasa, istiqamah. Dan awal mukadimah saya kata tadi apa? Solat tu, wuduk kena hati-hati. Perbaiki wuduk kita, sempurnakan. Takut solat kita tak sah. Wallahu a'lam. Jadi saya cukup sampai situ. Lebihnya kita niatlah beramal apa saya kongsi, dan kongsikanlah ilmu ini kepada orang lain, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.